Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 minggu kebelakangan ini, UMNO dan sekutu mereka seperti Pakatan Harapan, C4, Bersih, Majlis Peguam dan berbagai lagi NGO dan pertubuhan yang pro Pakatan Harapan menyerang Perikatan Nasional, iaitu PAS dan Bersatu. Mereka bawa kes mereka ke Court of Public Opinion. Dan mereka guna macam-macam tuduhan seperti PAS dan Bersatu terlibat dengan rasuah. PAS dengan Bersatu salah guna kuasa. PAS dan Bersatu telah menyeleweng 92.5 juta duit rakyat semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan mereka mencuri 92.5 bilion dalam masa 6 bulan sahaja semasa lockdown. Mereka kata 4.5 bilion dari duit ni telah kickback atau tendang balik kepada Perikatan Nasional dan telah diguna untuk pilihan raya atau PRU 15 baru-baru ini. Mereka kata Perikatan Nasional menang 74 kerusi banding dengan UMNO hanya 26 sahaja kerusi oleh kerana Perikatan Nasional telah rasuah pengundi. Perikatan Nasional telah beli undi. Perikatan Nasional telah melakukan election offence ataupun kesalahan pilihan raya, di mana mereka telah menabur duit untuk beli pengundi dan oleh kerana itulah Perikatan menang 74 kerusi dan UMNO hanya 26 kerusi. Sebab UMNO hanya belanja 1 bilion dan Perikatan belanja 4.5 bilion. Ini yang dibangkitkan 2 minggu kebelakangan ini supaya nak memberi persepsi yang kemenangan Perikatan ni 74 kerusi ni bukan kemenangan sebenar. It's not real. It is 74 kerusi ni dibeli. Dan kalau betul-betul lah, kalau Perikatan kata belanja 1 bilion sama macam Barisan, maka Barisan akan menang 2/3 dari kerusi. 148 atau 150 kerusi Barisan akan menang. Tapi duka cita Barisan menang 30, UMNO hanya 26 oleh kerana Barisan hanya belanja 1 bilion banding dengan Perikatan yang membelanja 4.5 bilion. Macam mana Perikatan boleh dapat begitu banyak duit? Duit tu duit rasuah, kickback atau duit bawah meja yang diterima oleh kontraktor-kontraktor yang mendapati projek dan kontrak bernilai 92.5 bilion. Dan kontrak ni tidak ditender, dirunding, negotiated sahaja. Now that is the storyline. That is the narrative yang dikeluarkan oleh UMNO dan tuduhan mereka terhadap PAS dan Bersatu. Gambaran mereka nak beri ialah UMNO is not finished. UMNO is still very strong, very alive. Bermaknanya janganlah anggap UMNO ni nak tunggu dikuburkan. No. Jauh dari itu. Sebab masalah ataupun kesalahan UMNO, dia tidak belanja 4.5 bilion macam Perikatan. Kalau UMNO belanja 4.5 bilion ataupun kalau Perikatan tidak belanja 4.5 bilion, maka UMNO boleh menang 148, 150 kerusi dalam pilihan raya baru ini. UMNO tidak perlu bergabung dengan Pakatan Harapan dan duduk di bawah payung Pakatan Harapan macam sekarang. UMNO would be the king. UMNO would be the boss. UMNO tidak perlu menjadi running dog ataupun baruah kepada Pakatan Harapan, terutama sekali DAP yang mempunyai kerusi terbesar di dalam Pakatan Harapan. That is the
Narrative. Maknanya nak beritahu janganlah susah hati, ni ahli UMNO janganlah malu sebab kita kalah kerana penipuan. UMNO tidak kalah oleh kerana orang Melayu sudah tolak. UMNO kalah sebab perikatan main kotor, perikatan cheater, perikatan belanja 4.5 bilion untuk beli undi. Kalau tidak, UMNO tidak menang hanya 26 kerusi. UMNO boleh menang atau barisan boleh menang 148 hingga 150 kerusi. Itu naratif yang mereka telah. Jadi hari-hari mereka duduk bangkit cerita ni lah. Termasuk orang amanah pun, macam Raja Barin pun di Terengganu tu, dia pun bangkit juga cerita hari dia, mengatakan yang PAS ni korup, PAS ni melakukan rasuah, PAS ni membeli undi. Maka kerana itulah PAS sapu bersih di Terengganu, Kelantan, dan di Kedah hampir bersih kecuali satu kerusi sahaja. It's all because of money, all because main kotor, all because of rasuah yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. So don't be embarrassed, don't be ashamed. UMNO tidak kalah pilihan raya. Melayu tidak tolak UMNO. Kerusi-kerusi yang Perikatan menang tu sepatutnya kerusi UMNO. Sepatutnya UMNO yang menang 74 kerusi itu. Tambah dengan 26 kerusi ataupun 3 kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional, bermakna 104 kerusi sudah sepatut dalam tangan UMNO dan Barisan Nasional kalau kita ambil itu. Tapi duka citanya kerusi itu disabotaj dan di UMNO kalah kerana duit yang the other side, duit yang belah sana duk main, which UMNO tidak buat benda yang sama. That's a narrative, that's a story. So orang UMNO sepatut bergembira, should be very happy. Oleh kerana UMNO tidak wipe out. Yang sebenar, UMNO tak kalah PRU 15. UMNO ditipu dengan Perikatan Nasional membeli kerusi-kerusi tersebut, 74 kerusi. Sepatutnya Perikatan Nasional tak menang satu pun kerusi. Zero. Itu yang target UMNO. Bahawasanya Perikatan Nasional tak menang satu pun kerusi. Tosa kata 74. 10 kerusi pun Perikatan tak sepatut menang. Sebab UMNO nak sapu bersih Terengganu, Kelantan, Kedah. UMNO sapu bersih. Dan Perikatan kosong, zero. So Perikatan ni main kotor. Sebab tu result pilihan raya PRU 15 ialah Perikatan 74, UMNO 26. Tapi itu bukan real. That's not real. That one is maknanya oleh kerana main kotor. That's the narrative. So orang UMNO janganlah segan, janganlah malu. Kita tidaklah kena wipe out seperti yang mereka duduk kata ni. So kalau betul 74 kerusi Perikatan Nasional telah beli dengan berbilion-bilion, mana dia orang tahu? Dia orang tahu sebab ada bukti, atau dia orang cakap saja tanpa bukti? Kalau ada bukti, sebab apa dia orang tidak file, UMNO tidak file election petition, 74 election petition? Sebab apa dia file hanya 3 election petition? Sepatut dia file 74 election petition, iaitu bukan saja Marang, Kemaman dan Gua Musang, tetapi all 74, dan kemukakan bukti sebagai lampiran election petition supaya mahkamah boleh menentukan yang 74 kerusi yang dimenangi oleh Perikatan tak sah. So kemenangan Perikatan di dalam 74 kerusi parlimen perlu dibatalkan dan pilihan raya semula diadakan di dalam 74 kerusi. Sebab apa mereka tidak file? Sebab mereka tuduh
bahawasanya perikatan menggunakan rasuah dan membeli undi. Kalau seseorang tu keluarkan tuduhan bahawasanya orang lain atau seseorang tu telah melakukan kesalahan, maka mesti ada bukti. Takkanlah kita tu. Isham Jalil, dia ketua penerangan untuk UMNO, dan juga Lokman Nur Adam, ketua penerangan untuk Kerajaan Malaysia. Mereka dua-dua, Isham Jalil semalam kata, Hamzah Zainuddin dari Bersatu perlu membuktikan yang perikatan tidak melakukan rasuah. Prove you did not commit. Orang yang tuduh sepatutnya membuktikan kesalahan tu berlaku. You tuduh, you kena buktikan tuduhan itu. Takkanlah you tuduh, orang yang dituduh pula disuruh membuktikan yang dia tidak melakukan kesalahan. Ini sudah terbalik. Macam mana kalau saya buat tuduhan kepada Isham Jalil ni, ketua penerangan UMNO ni? Macam mana kalau saya buat tuduhan bahawasanya saya dengar cerita Isham Jalil ni ada perhubungan seks dengan Anwar Ibrahim. Ini yang saya dengar. Saya tak tahulah betul tidak, tapi orang duk cerita katanya Isham Jalil ni ada perhubungan seks dengan Anwar Ibrahim. Kalau tidak, Isham Jalil perlu buktikan yang dia tidak ada perhubungan seks dengan Anwar. Prove it. So kalau you boleh buktikan bahawasanya you tidak ada perhubungan seks dengan Anwar, maka saya akan make a public apology. I will apologize publicly kerana membangkitkan cerita ni. Tapi saya tidak tuduh. Saya cerita, saya dengar orang lain menuduh. So lebih baik Isham Jalil ni, untuk nak bersihkan nama dia, saya ingat lebih baik kalau dia boleh buktikan yang dia tidak ada perhubungan seks, supaya ini berita angin ni, rumours ni boleh kita kill it once and for all. Maknanya biar berita angin ni tidak lagi timbul. How can he prove? Orang yang tuduh tu sepatut buktikan. Takkan kita kata, Isham Jalil kena buktikan yang dia tidak ada perhubungan seks dengan orang dia atau orang tu. So ini ketua penerangan UMNO ke? Jadi otak dia macam Lokman Adam suka kata, otak letak dekat lutut. Ini baru betul. Quote, unquote Lokman, otak letak dekat lutut. Ini boleh katakan statement kegemaran Lokman tu. Sesuai lah, apply lah kepada Isham Jalil. So, file 74 election petition. Jangan file 3 saja, 74. Oleh kerana duit begitu banyak, 4.5 bilion, bukan sikit duit. Bermaknanya semua 74. In fact, bukan semua 74. Semua 100 lebih kursi tu. 140, 150 kursi yang ditandingi oleh Perikatan Nasional. Jadi, maknanya siasat kesemuanya. Bukan yang 74 yang menang. Yang lagi 70 yang tak menang pun perlu disiasat. Dan laporan perlu dibuat kepada SPRM dan juga kepada PDRM bahawasanya Perikatan Nasional telah salah guna kuasa dalam pelaksanaan projek sebanyak 92.5 bilion. 4.5 bilion dari duit itu telah ditendang balik, kickback, ataupun dibayar bawah meja kepada perikatan, dan perikatan telah mengguna duit ni untuk pilihan raya. Cepat-cepat pergi buat polis report, biar siasatan dibuat. Oleh kerana Lokman duk cerita dah berminggu-minggu dah, Lokman duk cerita bahawasanya tidak lama lagi, dalam masa terdekat, ramai pemimpin-pemimpin perikatan akan ditangkap dan di-charge kerana rasuah, termasuk pemimpin-pemimpin atasan macam Muhyiddin Yassin, Tok Guru Abdul Hadi Awang, kawan-kawan rapat dia, keluarga dia, anak dia, menantu dia, anjing kucing itik dia, semua akan ditangkap dan akan di-charge. Tidak lama, masa terdekat, itu sudah
berminggu-minggu dulu. Mana Warren tangkap dia? Bila mereka nak ditangkap? Oh, dia kata, ni Lokman kata, dia dulu 2 tahun 2 bulan dia kena masuk kemunting. Tapi dia muda, sehat, kuat, dia boleh tahan lah. Hadi tu dah tua, dah nak mati. Kalau dia kena penjara 2 tahun, mana dia boleh tahan? Dengan dia mengguna tongkat, dengan dia tidak sehat, dengan dia tidak kuat. Kalau Hadi kena penjara, dia mati dalam penjara. Ini kata Lokman. Dia kata Abdul Hadi Awang akan dipenjarakan dan akan mati dalam penjara kerana dia tidak muda, dia tidak sehat, dia tidak kuat. Macam Lokman. Lokman ni muda, sehat, kuat. Dia bolehlah tahan 2 tahun penjara. Hadi tak akan survive. Dia tak akan keluar penjara, berjalan kaki. Dia akan keluar penjara di dalam keranda. Ini Lokman dok cakap. So, banyak sangat dok cakap. Banyak sangat empty noise, empty sound. Ginilah, stop cakap. Keluar Warren. Pergilah tangkap 74 ahli parlimen perikatan termasuk pemimpin-pemimpin atasan presiden parti sampai ke ketua cawangan. Pergi tangkap semua. Satu tangkapan yang terbesar dalam sejarah Malaysia, kata Lokman. Do it. Don't just talk about it. And if you have no evidence, shut the fuck up. Baik Lokman, baik Isham Jalil, baik Presiden UMNO tu yang duduk kutuk ulama tu, duduk kata Hadi ni pembohong lah, penipu lah, ulama palsu lah. Why don't you just shut your mouth and get it over and done with? Saya pun nak tunggu tengok semua ahli parlimen perikatan, semua pemimpin-pemimpin perikatan termasuk presiden parti, kedua-dua PAS dan Bersatu, termasuk anak mereka, menantu mereka, kucing mereka, itik mereka, ayam mereka, tangkap habis. If not, jangan buka mulut lagi lah. Because this is only apa yang kita katakan noise, dan ini semua the game of perception, dan ini semua naratif untuk awak nak menang di dalam court of public opinion. Assalamualaikum. Salam sejahtera.